Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada ustazah dan rakan-rakan sekalian. Pada hari ini saya akan buatkan pembentangan berkenaan dengan subjek usul al-qiraat yang bertajuk sumber qiraat dan kritikan orientalis barat. Nama pensyarah yang saya kasihi ialah Ustazah Nur Hasanah binti Muhammad Yusuf dan nama saya ialah Muhammad Ihsan bin Muhammad Nazim. Nombor metrik 1916119. Pada slide first ialah pengenalan. Al-Quran adalah kalam Allah yang dinukilkan dalam bahasa Arab dan ia merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam, bermula dengan surah Al-Fatihah dan berakhir dengan surah An-Nas. Sebagian ulama menyatakan Al-Quranul Karim disampaikan kepada kita secara mutawatir, iaitu tidak diragukan lagi kesahihannya, yang mana menjadi satu ibadah apabila membacanya dan mendapat ganjaran pahala. Salah satu ilmu yang terdapat di dalam Al-Quran ialah ilmu qiraat. Ilmu ini merupakan satu cabang ilmu pengajian Islam yang penting, yang berkait rapat dengan pelbagai ilmu disiplin, terutamanya dalam pentafsiran Al-Quran. Sumber-sumber qiraat. Sumber pengambilan ilmu qiraat ialah wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam. Lalu para sahabat mendengar dan mempelajari secara langsung daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tata cara bacaannya. Bacaan-bacaan ini seterusnya disampaikan dari satu generasi ke satu generasi melalui cara bertalaki, iaitu menuntut dan mengambil terus daripada guru. Periwayatan tersebut dicatat sanadnya dengan cara teliti dan mesti bersambung sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari pemeriksaan sanad-sanad itu, kemudian para ijtihad ulama menetapkan sama ada bacaan qiraat yang disampaikan diterima atau ditolak. Manhaj qiraat 10 dihuraikan ialah hasil daripada ijma' ulama atau kesepakatan ulama tentang cara bacaan yang benar dan mendapati syarat. Pengertian orientalis barat terhadap qiraat. Istilah orientalis, segala sesuatu yang berhubung dengan kajian timur. Kembalikan orientalis adalah occidentalis, iaitu kajian barat. Kata kajian di sini mencukupkan pelbagai aspek dari mulai budaya, bahasa, sejarah hinggalah sampai ke anuan yang berada di wilayah barat atau timur. Poin yang di bawah ialah pemikiran orientalis mengkaji agama Islam atau Al-Quran tidak lebih adalah sebagai bentuk usaha mereka untuk membuktikan keunikan Al-Quran dari sisi bacaan maupun tulisannya. Hal ini melatar belakangkan mereka tentu tidak biasa menerima tentang rasa kekecewaan mereka terhadap kitab sucinya sendiri, iaitu Al-Kitab, kerana telah mengalami berulang kali pembaharuan sehingga tidak mampu terjamin keaslian atau kecantikannya sebagai kitab suci. Poin yang kedua ialah salah satu senjata mereka untuk membuktikan ketidakaslian kitab suci Al-Quran ialah melalui cara bacaan Al-Quran yang bermacam-macam. Dari sini, mereka beranggapan mana mungkin sebuah kitab yang dikatakan terjaga keasliannya, namun dijumpai banyak variasi bacaan dalam kitab suci tersebut. Pandangan orientalis terhadap qiraat. 3 kajian yang terdapat dalam pandangan orientalis terhadap Quran dan qiraat. Yang pertama ialah pandangan orientalis terhadap teks Al-Quran yang menganggapkan bahawa Al-Quran adalah dokumen tertulis atau teks. Istilah yang selalu mereka pakai ialah writing and reading the text, tulisan dan pembacaan dari teks tertulis. Berbeza dengan pandangan anuan Muslim yang mengatakan Al-Quran adalah
bacaan dari hafazan atau recitation from memory. Yang kedua ialah kesalahfahaman sarjana pemikiran orientalis mengenai dengan resam dan qiraat. Sebagaimana diketahui bahawa tulisan Arab telah mengalami perkembangan pada kurun awal sejarah Islam. Al-Quran ditulis di sinilah orientalis telah gagal memahami dan keliru sehingga mensimpulkan teks Al-Quran tersebut yang mengibatkan perbezaan versi bacaan sehingga Al-Quran dapat dibaca sesuka hati. Yang ketiga ialah pada prinsipnya Al-Quran diterima dan diajarkan melalui hafalan Al-Quran juga dicatat dengan menggunakan pelbagai medium tulisan. Sampai wafatnya Rasulullah SAW, hampir semua cacatan awal milik peribadi para sahabat Nabi, dan kerana itu berbeza kualiti dan kuantiti antara satu sama lain. Kritikan orientalis barat terhadap qiraat. Poin yang di bawah ialah kritikan orientalis terhadap qiraat. Berawal dari keraguan mereka terhadap kecantikan Al-Quran. Poin yang kedua ialah menurut pandangan Ignaz Korziher atau Edward Jeffrey terhadap qiraat. Huraian di bawah ialah bahawa perbezaan bermacam-macam qiraat kerana keunikan tulisan Arab itu sendiri, yang bentuk huruf yang ditulis dapat menghadirkan pembacaan suara vokal yang berbeza, iaitu bergantung pada peletakan tanda titik, baik jumlahnya atau tempatnya. Adanya perbezaan harakat, iaitu tanda baca, yang tidak ditemukan batasannya dalam tulisan Arab asli sehingga memicukan perbezaan i'rab yang dapat melahirkan perbezaan makna. Contoh-contoh kritikan. Yang pertama ialah perbezaan kerana tidak adanya titik pada huruf tertulis. Contohnya ialah wanada ashabul a'rafi rijalan ya'rifunahum bisimahum qalu ma aghna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Sadaqallahul azim, iaitu surah Al-A'raf ayat ke-48. Sebagian ulama qiraat membaca dengan tastakbirun, iaitu tertulis dengan huruf ba. Dengan bacaan yang lain ialah dengan tastakbirun, iaitu dengan bacaan dengan huruf sa. Contoh yang kedua ialah wa huwal ladzi yursilur riyaha bushram baina yaday rahmatih. Sadaqallahul azim. Sedangkan pada ayat ini kata ialah bushran dibaca dengan huruf nun sebagai ganti dengan huruf ba sehingga menjadikan nushran. Okey. Contoh-contoh kritikan yang kedua ialah perbezaan yang timbul kerana harakat. Contohnya ialah tunazzilul malaikata illa bil haqq wa ma kanu bidzam munzirin. Dengan mengikuti perbezaan bacaan di antara sarjana qiraat pada lafaz qiraat yang berbeza tersebut diwakili oleh wilayah yang berbeza. Huraian di bawah ialah selain Ignaz Korziher, muncul juga kritikan daripada Christoph Lusenberg. Dia memberi contoh kritikan terhadap qiraat Al-Quran menurut hasil spekulasi. Katanya qaswarah dalam surah Al-Mudaththir ayat ke-51 semestinya dibaca dengan qasurah, dan contoh-contoh seterusnya boleh baca di bawah. Kesan-kesan orientalis barat terhadap qiraat. Kesan dari pemahaman orientalis terhadap Quran dan qiraat. Poin yang pertama ialah munculnya keraguan di kalangan awam terhadap Quran yang selama ini meyakini keunikan Al-Quran. Argumentasi orientalis yang logik dengan menggunakan bukti-bukti sehingga secara tidak langsung membelah pemikiran umat Islam yang buta dengan ilmu qiraat. Poin yang kedua ialah adanya pencemburan antara fahaman barat dengan Islam sehingga menimbulkan kebingungan. Pemahaman Al-Quran dengan metod Bible sehingga menganggap Al-Quran dengan bentuk pemahaman yang baru yang berimplikasi
pada runtuhnya tamadun Islam.